Ahli kumpulan kami terdiri daripada 7 orang, iaitu Haris Syazwan, Muhammad Arsyad, Anissa Ayuni, Nur Hazliza, Falah Hanani dan Nurul Syahida. Pengenalan, isu penyimpangan akidah merupakan antara salah satu isu hangat yang sering diperkatakan di Malaysia. Penyimpangan akidah ini dapat dikelaskan kewujudannya kepada 3 keadaan. Yang pertama, menyekutukan Allah SWT dengan sesuatu yang lain atau mempercayai ada suatu kuasa lain yang berkuasa selain Allah. Yang kedua, menyekutukan Allah dengan menyamakannya dengan sifat atau keadaan yang ada pada sesuatu makhluk. Manakala yang ketiga, menolak 2 wahyu utama iaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi panduan dan pegangan umat Islam dalam kehidupan. Salah satu faktor wujudnya isu penyimpangan akidah ialah ajaran sesat. Sejak dahulu lagi, isu ini telah menjadi tumpuan pihak kerajaan bagi menjaga keharmonian dan kesucian Islam. Pihak kerajaan juga telah menetapkan pelbagai bentuk tindakan dan hukuman berkenaan ajaran sesat tersebut. Ajaran sesat telah bermula sejak awal Islam di mana wujud kelompok-kelompok yang dipimpin oleh individu-individu yang mengaku sebagai Nabi. Terdapat 11 orang individu yang memimpin ajaran sesat sejak zaman Rasulullah SAW dan zaman Khulafa ar-Rashidin atau zaman awal Islam. Ajaran sesat telah mula dikesan bergerak di Malaysia sebelum tahun 1950-an. Ajaran sesat dipercayai dibawa masuk oleh penganut-penganut dari negara-negara asal timbulnya ajaran sesat tersebut. Ciri-ciri ajaran sesat terbahagi kepada dua iaitu daripada segi akidah dan juga syariah. Yang pertama, daripada segi akidah, mereka mendakwa sebagai Tuhan, mereka mendakwa selain Allah Subhanahu Wa Taala juga mampu mendatangkan sesuatu manfaat dan juga mudarat dan juga mereka mendakwa mereka menerima wahyu. Daripada segi syariah, mereka menghalalkan sesuatu yang diharamkan dalam syariat Islam. Mereka mendakwa solat atau apa-apa amalan yang disyariatkan memadai dengan niat. Mereka mendakwa as-sunnah bukan sebahagian daripada sumber syariat Islam iaitu golongan anti hadis. Kategori ajaran sesat di Malaysia. Yang pertama, ajaran sesat di Malaysia dijalankan dengan 2 kaedah, sama ada terbuka atau tersembunyi. Yang kedua, ajaran sesat ini adalah bercanggah di sisi Islam kerana ajaran yang terpesong jauh daripada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan juga Qiyas. Yang ketiga, antara ajaran sesat yang terkenal ialah Syiah, Murji'ah, Khawarij, Qadariyah, Jabariyah dan Mu'tazilah. Yang keempat, berkembangnya ajaran sesat ini bermula pada zaman para sahabat kerana tidak bersependapat dengan pendapat para ulama'. Yang kelima, fahaman moden yang sesat sudut kepercayaan atau akidah ialah nasionalisme, liberalisme, sekularisme, pluralisme, kapitalisme dan komunisme. Yang keenam, antara ajaran sesat di Malaysia ialah Kerajaan Langit yang diasaskan oleh Arifin Muhammad, ajaran Taslin, ajaran Al-Qarn dan lain-lain. Antara tindakan pencegahan ajaran sesat yang dilakukan oleh kerajaan adalah mengeluarkan warta fatwa-fatwa melarang dan mengharamkan kegiatan kumpulan ajaran sesat. Yang kedua, pendakwaan di bawah peruntukan Undang-Undang Jenayah Syariah yang menghukum pesalah ajaran sesat di bawah Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1957 Akta 559. Dan yang ketiga, pemantauan oleh pihak keselamatan seperti penguatkuasa dan pendakwa termasuk polis. Dalam hal ini, kerajaan telah mengambil pendekatan dengan menggunakan prinsip siasat syariah iaitu prinsip Satu Az-Zara'i yang menjadi dasar kepada tindakan kerajaan dalam membantras jenayah ajaran sesat.
Pendekatan ini diambil bagi memelihara agama dari berlakunya kehancuran dan kerosakan akidah umat Islam yang lain. Faedah seterusnya adalah implikasi ajaran sesat. Yang pertama, menjadi syirik dan murtad. Syirik merupakan antara dosa yang paling besar dilakukan oleh seseorang terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan tidak juga memaafkan mereka yang melakukan kesyirikan tersebut. Seperti firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 48 yang bermaksud, sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik mempersekutukannya dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan sesiapa yang persekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang besar. Menurut Al-Qalyubi pula menyatakan bahawa murtad adalah memutuskan pegangan terhadap Islam dengan niat atau perbuatan ataupun perkataan sama ada dalam bentuk persendaan, kepercayaan ataupun penghinaan. Implikasi yang kedua pula adalah menjadikan minda seseorang terkurung. Tidak dinafikan bahawa mereka yang terlibat di dalam ajaran sesat ini akan menjadi taksub dengan pilihan mereka yang kononnya ia merupakan pilihan terbaik daripada agama Islam itu sendiri. Namun, hakikatnya mereka hanyalah berselindung di sebalik ilmu yang cetek dan menjadi orang agama yang kononnya alim dan wara'. Justru itu, akan tercetusnya juga perbuatan-perbuatan yang tidak rasional seperti tidak menjalankan tanggungjawab yang sepatutnya dilakukan kepada ahli keluarga sendiri, seperti memberi nafkah dan sebagainya. Tidak mampu menguruskan masanya bersama keluarga, sehingga boleh menyebabkan berlakunya keruntuhan sesebuah institusi kekeluargaan serta akan kehilangan sumber pendapatan dan pekerjaan untuk menyara kehidupan dirinya sendiri dan juga keluarganya. Implikasi yang terakhir adalah kedamaian negara akan terjejas. Perpaduan dalam masyarakat akan tergugat kerana kemungkinan untuk berlakunya keganasan dan tindasan sesama masyarakat adalah tinggi disebabkan sifat masing-masing yang terlalu taksub untuk mencari pengaruh dan ingin menjadi kumpulan yang dibanggai serta unggul di mata masyarakat. Sebagai contoh, kejadian pengikut Tuan Harun yang bertindak membunuh ketua penguatkuasa Jabatan Agama Islam Pahang kerana beliau sering mengganggu aktiviti kumpulan tersebut. Perbuatan ini secara zahirnya adalah berpunca daripada pengikut ajaran menyeleweng tersebut yang begitu taksub terhadap ketua mereka iaitu Harun Mat Saad supaya tidak dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa agama Islam negeri. Sebagai kesimpulannya, semua pihak sewajarnya memainkan peranan yang dominan dalam menyelesaikan isu ajaran sesat di Malaysia. Yang kedua, ketetapan aspek perundangan yang lebih teliti dan ketat perlu diketengahkan oleh pihak kerajaan. Manakala yang ketiga, jika isu ini hanya dipandang sebelah mata, sudah semestinya akan wujud pelbagai implikasi yang lebih besar pada masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.